Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil bin Ramzan, nombor matrik A166177 akan membincangkan pengenalan bagi topik ini. Penggunaan arak di Malaysia kini adalah perkara yang sinonim dalam masyarakat kita, walaupun penggunaan arak ni dilarang sama sekali oleh pelbagai agama yang dianuti oleh penduduk negara ini. Penggunaan arak ini dilarang kerana memudaratkan kesihatan diri dan juga rohani. Penggunaan arak bukan sahaja memberi kesan negatif kepada individu, malah ia akan memberi masalah kepada masyarakat dan negara kita. Antara faktor seseorang itu meminum arak ialah latar belakang keluarga. Apabila ada dalam kalangan ahli keluarga, sama ada adik-beradik atau ibu bapa yang sering dilihat meminum arak, seseorang itu mudah terpengaruh dengan perbuatan tersebut kerana ia dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan mereka. Golongan remaja merupakan golongan yang lebih cenderung untuk meniru perbuatan ibu bapa mereka dalam setiap aspek kehidupan kerana mereka sedang melangkah ke alam dewasa dan masih dalam proses pencarian identiti. Di samping itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan faktor yang menyumbang kepada tindakan meminum arak. Sebagaimana yang diketahui, rakan sebaya ialah antara individu yang sering bersama dengan seseorang dan turut mempengaruhi seseorang individu itu dalam melakukan sesuatu aktiviti. Rakan sebaya memberikan pengaruh yang besar terhadap kepribadian seseorang, terutama ketika seseorang itu kurang mendapat perhatian daripada ahli keluarga. Terakhirnya, seseorang itu meminum arak kerana mengalami tekanan. Tatkala seseorang itu berasa tertekan dengan masalah yang dihadapi, individu tersebut akan membeli dan meminum arak kerana bagi mereka, perbuatan meminum arak dapat menghilangkan rasa tertekan itu. Setelah meneguk minuman tersebut, mereka akan berada dalam keadaan khayal dan dapat melupakan seketika masalah yang dihadapi. Namun, mereka tidak menyedari bahawa apabila mereka mula ketagih dengan minuman beralkohol tersebut, mereka boleh mendatangkan kesan buruk terhadap diri mereka sendiri. Kita beralih kepada kesan-kesan pengambilan arak secara tidak terkawal kepada individu. Kesan ketara yang kita boleh nampak adalah pada kesihatan individu kerana ia boleh mengundang pelbagai penyakit berbahaya. Yang pertama boleh kita lihat adalah masalah hati, iaitu cirrhosis dan hepatitis. Cirrhosis ni di mana keadaan hati tu luka di hati dan kecederaan tu boleh menyebabkan hati tidak dapat berfungsi dengan sempurna dan juga boleh menyebabkan kematian. Dan hepatitis ni adalah di mana keadaan hati seseorang itu membengkak. Seterusnya adalah meningkatkan risiko kanser sebanyak 15 kali ganda berbanding individu lain yang tidak terdedah kepada arak. Terutamanya kanser mulut, tekak dan usus. Selain itu, serangan darah tinggi dan juga stroke kepada individu tersebut. Selain itu, arak ini juga boleh menimbulkan masalah sosial kepada individu yang boleh menjejaskan kemahiran seseorang itu untuk bersosial dengan rakan-rakan mereka dan juga keluarga. Masalah ini boleh menyebabkan seseorang itu kehilangan kerja, berhutang dan juga keruntuhan moral. Seterusnya adalah masalah rumah tangga. Yang ni seringkali kita tahu bila seseorang itu di bawah pengaruh arak dan dia akan bertindak di luar kawalan dia. Jadi yang ini boleh berlaku pergaduhan dan juga menyebabkan keganasan rumah tangga. Pandangan dari sudut agama Islam,
arak haram dari sudut agama, pendorong kepada segala kelakuan jahat, menghilangkan kewarasan akal bagi seseorang yang meminumnya. Manusia yang meminum arak akan mabuk dari segi hilang ingatan, kurang pertimbangan akal. Minum arak juga berdosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW juga mengingatkan pengharaman arak bukan setakat minum, tetapi 10 golongan yang akan dilaknat Allah SWT adalah orang yang memerah, meminta diperahkan arak, minum, membawa dan menghantar, menuangkannya, menjual, membeli, makan hasil jualannya, serta meminta dibelikan minuman itu. Seterusnya, melalui pandangan dari sudut agama Hindu pula. Yang pertama, agama Hindu amat menitikberatkan cara hidup seseorang yang dikenal sebagai Pancasila, iaitu perbuatan yang harus dielakkan. Contohnya, mengelakkan daripada meminum minuman beralkohol, membunuh orang lain, berbohong, melacurkan diri, serta berjudi. Yang kedua, penganut Hindu sedar keburukan pengambilan alkohol, tetapi tidak ada larangan yang spesifik seperti agama Islam. Yang ketiga, sesetengah fahaman mereka membenarkan pengambilan berdasarkan kategori peringkat tertentu. Ia juga bergantung pada cara hidup yang mereka amalkan di sana. Yang terakhir sekali, penganut Hindu percaya alkohol mampu membuatkan seseorang itu hilang kawalan diri. Dan perkara yang paling dituntut dalam agama Hindu adalah untuk seseorang itu hidup dengan minda yang sedar serta mampu mengawal dirinya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang pengambilan alkohol dari sudut pandangan agama Kristian. Di dalam agama Kristian, terdapat banyak pandangan tentang pengambilan alkohol. Pengambilan alkohol adalah tidak dikutuk di dalam Bible, namun terdapat peringatan keras terhadap isu tersebut. Terdapat petikan Bible yang menyatakan pengambilan alkohol adalah tidak salah dan penggunaan alkohol yang betul mampu membawa kepada kebaikan. Contohnya ialah petikan dari Timothy 5:2-3. Drink no longer water only, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent illness. Ia mencadangkan bahawa pengambilan sedikit alkohol mampu untuk membantu merawat penyakit. Namun, ada juga petikan yang mengutuk perbuatan mengambil alkohol secara berlebihan yang boleh menyebabkan mabuk. Contohnya ialah petikan Romans 13:13. Let us walk honestly, as in the day, not in rioting, drunken partying, and drunkenness, general drunkenness. Jadi, dapat kita simpulkan bahawa agama Kristian membenarkan penganutnya untuk mengambil alkohol namun dalam kadar yang sedikit dan tidak akan menyebabkan mabuk. Baiklah, bagi data kes, berdasarkan Raja 1 iaitu statistik kemalangan memandu dalam keadaan mabuk di Malaysia dari tahun 2010 sehingga 2014. Pada tahun 2010, kadar kematian yang dicatatkan adalah seramai 49 orang, bagi kecederaan yang serius seramai 3 orang dan kecederaan ringan adalah seramai 31 orang telah dicatatkan, dan jumlah kemalangan bagi tahun 2010 adalah seramai 110 orang bersamaan 0.71%. Manakala pada tahun 2011, kadar kematian yang dicatatkan adalah seramai 33 orang, bagi kecederaan serius seramai 23 orang dan kecederaan ringan adalah seramai 35 orang telah dicatatkan, dan jumlah kemalangan bagi tahun 2011 adalah seramai 91 orang bersamaan 0.48%, dan pada tahun 2012 kadar kematian yang dicatatkan adalah seramai 136 orang, bagi kecederaan yang serius seramai 50 orang dan kecederaan ringan adalah seramai 60 orang telah dicatatkan, dan jumlah kemalangan bagi tahun 2012 adalah seramai 246 orang bersamaan 1.97%. Manakala pada tahun 2013, kadar kematian yang dicatatkan adalah seramai 207 orang, baik kecederaan serius seramai
47 orang dan kecederaan ringan adalah seramai 73 orang telah dicatatkan dan jumlah kemalangan bagi tahun 2013 adalah seramai 327 orang bersamaan 2,99%. Pada tahun 2014, kadar kematian yang dicatatkan adalah seramai 193 orang, baik kecederaan yang serius seramai 56 orang dan kecederaan ringan adalah seramai 84 orang telah dicatatkan dan jumlah kemalangan bagi tahun 2014 adalah seramai 333 orang bersamaan 2,89%. Hal ini bermakna setiap kes adalah meningkat. Dan berdasarkan Raja 2, iaitu statistik keracunan arak pada tahun 2018, jumlah kes yang dicatatkan di Nepal adalah 31 kes dan 6 orang meninggal dunia. Manakala jumlah kes yang dicatatkan di Myanmar adalah 21 kes dan 11 orang meninggal dunia. Seterusnya, jumlah kes yang dicatatkan di Malaysia adalah 17 kes dan 9 orang meninggal dunia. Selain itu, jumlah kes yang dicatatkan di India adalah 3 kes dan 1 orang meninggal dunia. Jumlah kes yang dicatatkan di Indonesia adalah 1 kes dan tiada kes yang dicatatkan bagi orang meninggal dunia. Manakala 4 kes dan 4 orang meninggal dunia adalah tidak diketahui. Ini bermakna Malaysia merupakan kes paling tertinggi. Bagi 2 negeri dan 1 wilayah di Malaysia, iaitu negeri Selangor, mencatatkan kes sebanyak 20 kes dan negeri Perak sebanyak 3 kes. Bagi wilayah persekutuan, iaitu Kuala Lumpur pula mencatatkan sebanyak 10 kes. Bagi data kes yang ketiga, di penjuru kiri menunjukkan statistik kemalangan melibatkan pemandu mabuk dari Januari 2020 hingga Mei 2020. Statistik ini diambil daripada Esra Awani yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia. Sebanyak 21 kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk sehingga 5 bulan pertama tahun ini. Bagi Raja 4, ia menunjukkan statistik pemandu mabuk dari tahun 2010 hingga 2018. Daripada 8 tahun ini, 2016 menunjukkan jumlah kemalangan maut yang paling tinggi iaitu seramai 237 kes yang melibatkan pemandu mabuk. Beralih kepada data kes bagi kesan, 2 maut dipercayai dirempuh pemandu mabuk di Kepala Batas. Kes ini diambil pada Februari 2020. Terdapat juga kes lelaki maut yang dilanggar pemandu mabuk melawan arus di Kuantan pada Mei 2020. Data kes ini pula menunjukkan hukuman yang bakal menimpa pemandu mabuk, iaitu penjara 20 tahun dan denda RM150,000 kepada pemandu mabuk. Seterusnya kita beralih kepada langkah pencegahan. Antara langkah paling mudah untuk mencegah masalah ini daripada terus berlaku adalah dengan cara melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang berfaedah. Isi masa lapang dengan perkara yang akan menjauhkan diri dari tekanan pada masa yang sama, mengelakkan diri dari melibatkan aktiviti hiburan yang melampau. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menyertai aktiviti sukarelawan, dan juga kegiatan berpersatuan seperti rakan muda dan juga posta. Seterusnya, langkah kedua adalah patuhi ajaran agama masing-masing. Ikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing, kerana tiada agama yang mengajak penganutnya untuk merosakkan akal fikiran dan kesihatan sendiri. Seterusnya, yang ketiga adalah komunikasi yang berkesan bersama ahli keluarga boleh mengelakkan seseorang daripada terus tertekan yang pada akhirnya akan melibatkan diri dalam pengambilan arak secara tidak terkawal. Sekiranya anda mempunyai masalah dengan ahli keluarga,
maka kongsikanlah perasaan atau masalah tersebut pada rakan atau mana-mana pihak yang boleh dipercayai. Dan yang keempat adalah langkah ini berkaitan dengan disiplin diri. Tetapkan pendirian untuk tidak melibatkan diri dengan majlis-majlis yang boleh menyebabkan berlakunya ketagihan pada arak. Dan yang terakhir, menyertai kumpulan sokongan komuniti alkohol ataupun lebih dikenali dengan KSK. Pihak kerajaan Malaysia tidak mengenakan sebarang yuran keahlian ataupun bayaran untuk menyertai kumpulan sokongan ini. Dan kumpulan ini akan membantu mereka yang terjebak dengan masalah pengambilan arak secara tidak terkawal untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Untuk kesimpulan menyeluruh report ini, pengambilan arak secara berlebihan membawa buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Ia juga tidak digalakkan dari hampir semua agama kerana keburukannya. Oleh itu, jauhilah pengamalan penggunaan arak untuk kebaikan semua, terutamanya jika ia melibatkan dengan nyawa orang lain juga.